Apa khabar semua? Anda mesti dah tahu yang salah satu nahas paling buruk dekat laut adalah kapal Titanic tenggelam. Cuma masalahnya sekarang ni ada orang naik vessel kecil nak pergi tengok, explore bangkai kapal ni, dan sekarang ni dengan vessel tu pun hilang. Jadi vessel yang diorang guna ni macam submersible yang kecil lah, yang boleh pergi sampai ke kedalaman 4 km di mana kapal Titanic ni dulu tenggelam. Anda boleh bayangkan tak, jalan 4 km tapi ke dasar laut. Even kapal selam yang tentera guna tu pun tak selam sampai ke kedalaman ni. Tapi dalam sejam setengah selepas vessel ni berlepas dari mothership dia, communication terputus dan dah tak tahu dekat mana benda ni sekarang. Jadi beza submersible dengan kapal selam ni adalah kapal selam dia biasanya besar gajah. Dia memang ada power source dia sendiri, dan kapal selam sekarang biasanya ada reaktor nuklear dekat dalam tu sebagai power source dia. Jadi memang dia ada propeller sendiri, memang boleh berlabuh dekat pelabuhan, dan bila nak selam tu dia boleh jalan beratus atau beribu kilometer dan lepas tu selam. Tapi submersible ni pula dia kecil je, mungkin 4-5 orang je boleh naik, dan submersible ni power dia tak banyak sangat. Jadi memang kena ada mothership yang tunda dia sampai dekat tempat dia nak selam tu, lepas tu barulah lepaskan untuk selam. Kemudian submersible ni pun jalan-jalan kejap dekat dasar laut, lepas tu naik balik jumpa mothership dia. Kiranya yang kapal selam ni digunakan untuk military biasanya. Diorang guna untuk kontrol laut kita ni dan juga untuk spy negara-negara lain. Tapi kalau submersible pula biasanya digunakan untuk research dan juga exploration. Contohnya kalau nak explore spesies baru dekat dasar laut, lepas tu nak pergi ke Mariana Trench contohnya, memang submarine tak boleh sampai sini, tapi submersible boleh. Dan kebiasaannya submersible ni dilengkapi dengan gadget-gadget untuk dia buat kerja, macam robot arm ke, pemotong ke, arm untuk ambil sampel ke, dan macam-macam lagi. Jadi kalau untuk saintis dengan explorers, memang submersible ni sangat berguna. Dan Titanic sub yang hilang sekarang ni pula digunakan untuk misi exploration. Tapi sebenarnya lebih kepada tourism, pelancongan. Kita kalau dah kaya sangat, kita boleh bayar duit dekat Jeff Bezos contohnya untuk naik kapal angkasa dia untuk merasa pergi dekat angkasa lepas. Tak ada buat apa pun, saja nak jalan-jalan. Sama macam kes Titanic sub ni, yang mana orang dekat dalam ni bayar dalam RM1,000,000 seorang untuk jalan-jalan pergi explore kapal Titanic yang dah tenggelam ni. Dan of course, bila exploration expedition macam ni, memang susah lah nak agak dia punya safety measure. Yelah, private company yang operate benda ni, jadi kita memang percaya bulat-bulat dekat dia lah untuk jaga kita punya safety. Maknanya mission yang pelik-pelik macam ni of course sentiasa ada risiko. Dekat kedalaman 4 km tu, risiko paling besar adalah tekanan. Kalau kita masuk dalam air kan, contohnya kita pergi swimming pool, pergi berenang, masuk je dalam air, kita akan rasa macam dada kita tu kena tekan, betul tak? Susah sikit nak nafas masa mula-mula tu. Lepas tu baru badan kita adjust balik. Itu baru sikit tekanan air yang kena dekat kita. Lagi dalam kita masuk dalam air, lagi tinggi tekanan ni. Jadi pada kedalaman 4 km tu, memang tekanan dia kita pun tak boleh bayangkan. Saya buat simple calculation, pressure dekat situ boleh pergi sampai 400 kali ganda dari tekanan atmosfer. Sebab tu even submarine military pun tak boleh pergi ke kedalaman ni. Kalau tak, dia akan jadi macam tin air yang kita penyet-penyet tu. Dan bila tekanan setinggi macam ni, dan bila submarine tak nak pergi ke kedalaman tu, maknanya memang dekat kawasan kapal Titanic ni tenggelam, tak ada benda dekat situ. Kalau kata ada submarine duduk dekat-dekat situ, boleh jugalah kita suruh dia pergi rescue diorang ni. Ini memang tak ada. Dan kalau nak rescue pun tak boleh guna submarine, sebab submarine tak pergi dekat situ. Kena guna submersible lain yang most likely dikawal guna remote. Tujuan dia supaya dia boleh duduk lama dalam air tu dan tak membahayakan kru penyelamat, sebab kedalaman macam tu memang menakutkan. Dan inilah yang menambahkan lagi kesusahan untuk menyelamat. Setakat video ni dibuat, diorang memang tak tahu even sub tu tenggelam ataupun timbul. Kalau timbul pun susah nak cari sebab arus kuat, tak tahu dia dah hanyut ke mana.
Itu kalau timbul. Kalau tenggelam, lagilah susah. Dan anda bayangkan, bila dekat laut dalam yang macam ni, memang tak ada cahaya matahari boleh tembus. Maknanya memang gelap tu segelap-gelapnya. Submersible rescue tu pun mungkin boleh guna spotlight. Tapi operator nak tengok dalam keadaan macam tu, dengan lampu spotlight yang tak pergi jauh mana, air keruh lagi, memang betul-betul mencabar. Dan kalau dalam air ni, biasanya diorang akan detect objek menggunakan sonar. Sonar ni maknanya kita guna bunyi untuk detect benda. Jadi diorang harapkan kru yang dalam Titanic sub ni kalau masih hidup lagi akan ketuk-ketuk besi dekat dalam tu supaya rescuer boleh dengar. Dan setakat ni ada report yang kata memang ada dengar bunyi ketuk-ketuk ni, tapi mungkin tak sempat pergi sebab jauh ke dalam sangat. Lagipun diorang tak boleh confirm bunyi tu betul ke bunyi diorang yang ketuk. Tapi ada juga report yang kata tak dengar apa-apa pun. Memang kalau tak dengar apa-apa tu, memang boleh expect the worst lah. Jadi yang kita discuss sebelum ni hanya cover dua kemungkinan saja. Sama ada dia terapung atau tenggelam. Both conditions tak apa, maknanya kru masih hidup lagi. Tapi of course lah, banyak lagi kemungkinan lain yang boleh berlaku. Contohnya boleh jadi berlaku kebakaran dekat dalam tu. Ataupun boleh jadi life support rosak. Atau paling teruk sekali berlaku flooding lah. Maknanya air masuk ke dalam sub tu. Jadi semua ni akan menyebabkan kematian. Dan mungkin sebab tu tak dengar apa-apa bunyi dari diorang. Kalau ikutkan life support untuk Titanic sub ni boleh tahan 96 jam. Jadi dalam 4 hari lah. Dia hilang dalam sejam setengah selepas launching. Jadi ada dalam 3 hari lebih. Boleh cari kau-kau punya. Lagi satu, dekat bawah sana kan tak ada cahaya matahari. Jadi air jadi sangat sejuk. Dan keadaan dekat dalam tu memang akan jadi mencabar. Jadi dalam 96 jam ni je diorang boleh cuba cari, dan kalau tak jumpa juga most likely tak ada apa lagi rescuer boleh buat, sebab mangsa memang tak boleh survive kalau tak ada life support. Dan kalau ikutkan orang yang ada dalam Titanic sub tu pun bukan calang-calang orang lah. Ada 2 orang billionaire dekat dalam tu, dan diorang ni memang orang yang suka dengan exploration. Ada yang pernah pergi angkasa lepas lagi, naik roket Jeff Bezos. Memang sebelum masuk dalam submersible tu pun diorang dah sign yang kata kalau apa-apa jadi, company tu tak boleh disalahkan. Maknanya diorang pun aware sebenarnya dengan risiko yang ada. Ada juga orang yang kata, kenapalah diorang pergi buat kerja pelik-pelik, pergi tengok Titanic tu. Bukan ada apa-apa pun kan? Kalau anda nak tahu, inilah dunia orang berduit. Dia boleh akses servis yang kita orang biasa ni tak boleh nak akses. Mungkin diorang mencari thrill dengan cara diorang tersendiri. Dan yang lebih mengerikan tu, ada juga yang kata submersible tu dibuat tanpa ikut safety standard yang ketat. Itu yang biasanya kalau tak jadi apa-apa, tak apa. Sekali jadi hal macam ni, memang habis company tu. Even passenger dah sign borang pun tetap akan kena. Tapi anda perasan satu benda kan? Kan kapal Titanic tu dah tenggelam lama, dah lebih 100 tahun pun, dan masa tu 1,500 orang mati. Banyak mayat masih ada lagi dekat bawah tu sebab tak ada siapa boleh pergi ambil diorang, dan last kali report macam tu je. Tapi anda bayangkan kalau worst case scenario, even selepas 100 tahun pun Titanic ni masih mencari mangsa yang terbaru. Dah macam berhantu tempat ni. Jadi apa kata lepas ni kita biarkan je lah kapal Titanic ni. Dia bukannya tempat pelancongan, dia macam kubur dalam laut. Cukup sekadar belajar sejarah dia kalau berminat, dan tak payah gatal-gatal nak pergi melawat. Dan semoga search and rescue yang sedang berlangsung ni berjalan lancar. Jom tengok banyak lagi video-video best dekat sini dengan dekat sini. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.